Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akrimna binuril fahm وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وافتح علينا فتوح العارفين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, saudara-saudari, para ibu, para bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat petang hari yang 23 Ramadan. Maka kita tak beberapa hari lagi, seminggu lebih kurang, maka tetamu yang paling baik, tetamu yang maha mulia, tetamu yang kehendak baik kepada kita, hadiah daripada hadiah Allah yang luar biasa. Ramadan ada seminggu lagi lebih kurang, maka dia akan tinggal kita. Tetapi walau bagaimanapun, dah setahun sekali ia kembali menziarah kita. Cuma kita hari yang menziarah tu kita ada atau tidak. Maka jika kita ada, maka alhamdulillah, di hadapan kita peluang yang sangat maha, yang sangat harga, yang kita boleh buat amalan-amalan yang baik sebagai bekal yang paling baik bagi kita kepada alam akhirat nanti ketika kita kembali klik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah cinta-cinta kita, harap-harap kita bahawa kita ada puluh Ramadan lagi di hadapan kita. Tetapi tak tahu masa depan ni apa nak berlaku. Bahkan sah kata Ramadan tahun depan, esok hari nak berlaku tak tahu dah kita ni. Minggu depan gapo nak berlaku tak tahu. Bulan depan lebih tak tahu lagi. Tahun depan kau lebih tak tahu lagi apa nak berlaku. Maka cepatnya masa yang berjalan di atas kita ini kira dengan bulan yang barakah ni. Kira bulan yang paling baik ni. Setahun ni derah. Jikalau habis Ramadan ni masuk bulan biasa, lebih cepat lagi saudara masa yang akan lalu di atas kita. Maka tidak syak bahawa kita ni sekarang ni duduk di akhir zaman. Akhir zaman hampir-hampir nak hancur dunia. Maka kita ni dekat-dekat nak kembali kepada Allah. Dan kembali bukan kembali biasa. Di sana ada mahkamah. Mahkamah Allah yang Tuhan tidak buat zalim kepada mana-mana manusia. Maka siapa yang pahala banyak, buntunglah. Siapa yang kebajikan banyak, bertuahlah. Siapa yang usaha bersungguh bekalan dengan berbagai-bagai bermacam-macam amal baik yang dia boleh buat, maka dia gebuk buat lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan, lebih-lebih lagi pada malam 10 malam akhir daripada bulan Ramadan, maka orang ni bahagialah. Tetapi sebaliknya pula, jikalau kita tak berdoli, tak ambil padu, tak amati, buat main-main saja, tidak menghargai masa yang kita ada, maka bimbang-bimbang, takut-takut kembali esok tidak ada modal apa nak pergi henang kepada Allah, tidak ada amalan baik yang nak timbal dengan amalan jahat yang sangat banyak. Maka itulah kadang-kadang jadi benda yang mencelakakan kita. Sebab tu kita sedar bersama, lebih-lebih lagi hujung-hujung Ramadan yang kita berada. Maka saudara-saudari yang dikasihi sekalian, jadi 2 hari dah lebih kurang kita ada berkaca tentang bahawa seseorang itu ataupun kemarinnya baru sambung daripada benda kita buti belum daripada 2, 3, 4 hari. Jadi
kita tak akan selamat daripada api neraka. Kita tak akan masuk dalam syurga Allah, melainkan kita kena bersih daripada dua perkara. Yang pertama syirik. Nah, tapi lah ni alhamdulillah kita selamat dah, bersih dah. Maka berdoa dengan Tuhan, bersih sampai akhir nyawa kita. Dan yang kedua, hak ni banyaklah kita ada belaka, iaitu kita kena bersih daripada dosa. Ya, saudara semua. Allah. Maka kemarin, kita duk kecek cara-cara nak dapat maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhir sekali kemarin kita goyak kata dosa ni terbahagi kepada dua bahagian. Dosa di antara kita dengan Tuhan sahaja. Dan dosa lagi, kita salah dengan Tuhan juga, tapi bersangkut paut dengan anak Adam. Maka dosa yang di antara kita dengan Tuhan sahaja, tak bersangkut paut dengan anak Adam. Misal kata kita kelih kepada benda maksiat, kita dengar benda maksiat, kita tinggal semaya, kita tak puasa, kita tak keluar zakat, misal kata benda lagu-lagu ni dia panggil dosa kita dengan Tuhan. Maka harapan nak dapat maghfirah tu sangat mudah. Duduk di kita ya, bila sahaja masa kita sedar, kita khabar, kita sesat, maka kita kembali kepada Allah, kita mengaku salah, kita menangis, kita minta ampun, ya, diampunkan dosa. Ikut masa mana? Tak mesti bulan Ramadan. Waktu pagi ke, waktu duha ke, tengah hari ke, lepas asar ke, waktu maghrib ke, lepas maya isya ke, atau tengah malam ke, 1 malam ke, atau belum subuh ke, tak kira. Bila masa berlaku daripada kita sesat, berasa salah, maka menghadap Tuhan, cerita mengaduhai kepada Allah, mengaku salah, minta maaf dan taubat sungguh-sungguh daripada hati. Hari tu masa tu lah Tuhan ampun semua dosa dia. Allah akbar. Tetapi jikalau dosa bersangkut paut dengan anak Adam dan hak Tuhan juga tak bersangkut paut dengan anak Adam, maka kemarin kita royak dah, tak dapat tidak, kita kena dapat ilmu, kita kena rehta klik barang kita ambil dan kita tipu dia, kena bayar klik jika kita duit kita ada, ataupun dengan kita minta halal, minta maaf. Ya, kalau ya maaf, ya halal, maka kita minta maaf dengan Tuhan, maka ya diampun juga. Tapi yalah, seksa repang dosa yang bersangkut paut dengan anak Adam ni bukanlah mudah. Kita nak pergi jemur pun tak bergamak dah. Sebab tapi walau bagaimanapun kena buat, saudara semua, jikalau kita benar-benar takut dah seksa neraka Allah. Sebab kemarin akhir sekali belum kita nak jawab soalan, saya baca satu hadis daripada Nabi SAW yang Nabi kata, Nabi tanya para sahabat, manil muflis, wahai sahabatku semua, siapakah di kalangan umat aku ni yang paling paki sekali, yang paling papa, yang benggerak, lom lalai, siapa orang tu? Maka para sahabat jawab, kata, ya Rasulullah, orang tu ialah orang yang tidak ada duit, dirham pun tak ada, dinar pun tak ada. Tu duit masa dulu. Kalau kita lah ni enggak, sekup mahabuk tak ada. Kalau orang mak saleh kak, Amerika kak, $1 pun tak ada. Jika orang mak saleh Eropah, sejuro pun tak ada. Jika orang Malaysia, RM1 pun tak ada. Jika orang Indonesia, RM1 pun tak ada. Kembali klik kepada sekungen tempat masing-masing. Yang pentingnya, tak ada sekup mahabuk, bergerak, lom lala. Maka begitu para sahabat jawab. Tiba-tiba Nabi kata, bukan begitu. Itu pada bab keduniaan saja, atau bab agama, bab akhirat bukan lagu tu. Orang yang bergerak, orang yang paling pakai dan papa sekali ialah orang yang semaya tak tinggal-tinggal, orang yang puasa Ramadan tak tinggal-tinggal, orang yang keluar zakat, buat haji, sedekah, banyak buat baik, zikir, baca Quran. Tetapi dia rapah harta orang ni, dia kata huduh ke orang tu, dia maki orang ni, dia kata orang ni, dia bunuh orang ni, dia mengupak kepada orang tu. Jadi banyak dia buat zalim kepada hamba-hamba Allah. Tas dunia ni ada. Maka dia tak minta halal.
dia tak minta maaf, maka matilah keadaan begitu. Maka di akhirat kelak, nah, saudara semua, hutang tetap kena bayar. Bayar di dunia, dia tak begitu bayar di akhirat. Maka bayar di dunia lebih ringan berjuta-juta kali ganda. Tak boleh nak pegu tiap-tiap medai le. Sebab tu sahabat, seorang perempuan daripada sahabat dan seorang lelaki daripada sahabat jatuh dalam lubang zina. Allah ke nafsu. Jatuh. Nah, sebab dia bukan nabi, dia ada maksum, tak sunyi daripada dosa. Tapi nasibnya berlaku dosa besar. Lagi pula lepas tu dia ni berumah tangga dah, dia datuk lelaki dah. La haula wala quwata illa billah. Nah, maka dia susuk. Lepas tu taubat dengan Tuhan pun tak apa. Tapi dia rasa bimbang takut dia tak ada kena denda atas dunia ni. Maka masa tu negara Islam dimerintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia ada hukum hudud. Orang curi kena kerat tangan. Nah, orang bunuh orang kena bunuh balas. Ada undang-undang Islam. Maka orang berzina, jikalau orang panggil petak rumah tangga lagi, tak berlaki tak bini lagi, kena rotel 100 rotel. Jikalau berlaki dah atau bini dah, dia berzina, kena rajam, kena pegang dengan batu sampai mati. Maka orang iman yang kuat dalam jiwa perempuan ini kuat iman dia, tapi juluh lubang. Dia takdir Tuhan. Nah, tu dia. Maka dia mai mengaku depan Nabi. Sebab apa? Dalil dia tu nak tahan tak boleh. Buat dengan iman kuat tu tak boleh lelak, tak boleh dia. Tak boleh senyap. Padahal senyap pun tak apa. Nah, pergi mengaku Nabi. Maka lain paling ikut lain. Nabi SAW Nabi kata, kelik tak apa gitu. Nabi tu dia mengaku lah. Sebab dia mengaku berat ni. Nah, tapi buat dengan iman dia, mari depan Nabi. Ya Rasulullah, saya berzina. Paling ikut lain. Ya Rasulullah, saya berzina. Paling ikut lain. Ya Rasulullah, saya berzina. Nah, itu dia. Akhirnya dilota sampai mati. Tapi masa dia mengandung dah. Mari Pak Nabi kata, pergi kelik beranak dulu, lepas mau beranak, lepas susu apa, mari dah terima dan maka jangan elah apa mati. Sampai sahabat ni pegang ngecicang darah mari. Nah, itu dia. Maka masa nak marah dia, Allah ngecik darah, cuma darah orang panggil apa. Nah, tu perempuan yang jahat macam ni. Nabi kata jangan. Yang kata ke dia, ya taubah yang sungguh-sungguh benar dan sungguh-sungguh betul Tuhan kasih kepada dia. Maka jikalau dengan sebab dia taubah ni, kalau dosa dia banyak mana pun penuh bumi ni, Tuhan ampun lagi. Nah, ni dia taubah sungguh, sesal sungguh. Nah, saudara semua. Nah, dia kata lagu mana kena bayar. Tapi bayar di atas dunia walaupun apa berat, tapi yang teruk dengan akhirat esok. Satu. Yang kedua pula saudara semua, pahala kita ni banyak mana? Pahala kita banyak mana? Pada kedak kita nak pergi bayar di akhirat kelak. Jikalau kita tak jangan minta maaf kepada saudara kita, ya kita buat nyanyi ke dia. Tipu dia, mengupak ke dia, menuduh dia, menganying ke dia, hina dia, kata ke dia, dah tipu dia, makan harta dia, makan tanah dia, curi buah kebun dia. Macam-macam kita buat. Lepas tu dia tak maaf, kita gerak kedak nak bayar di akhirat kelak. Sara mana pahala kita? Saudara ingat duk semaya ber tu ada pahala kedak? Comel kedak semaya kita? Khusyuk kedak semaya kita? Kita baca Quran, ikhlas kedak? Kita berzikir, baik kedak? Kita puasa, comel kedak? Kita buat amalan apa semua haji, Tuhan terima kedak? Tuhan bagi pahala kedak? Belum tentu, benar gaib tak siapa tahu. Nah, tu. Sebab tu walau yakin dia pahala banyak pun tak ada orang panggil perokat nak celaka ada lagi jikalau kita buat nyanyi ke orang. Bagaimana kita tak yakin dengan pahala Tuhan terima atau tidak? Lebih lagi kita kena takut benda ni. Nah, sebab tu jarang benar-benar orang yang ada hutang tak bayar di dunia pergi bayar dengan pahala esok, okat nak selamat payah benar-benar. Pada balik masuk neraka. Nah, ada. Pak leh orang ni hak Nabi nak alih hadis ni.
comel semaya dia jaganya, puasa dia comel jaganya, haji bersama, tapi akhirat esok wak dengan banyak ya wak yang ikut orang bayar ke orang ni mari ambil bayar habis orang bayar pula bayar orang mari pula bayar orang mari pula bayar mari pula bayar aku tu lah sentiasa tak buti-buti dia bayar sampai habis licin kosong daripada pahala. Tapi ada lagi orang yang mari ambil hak dia tak bayar lagi. Nah, maka pahala dah habis dah. Ngadu hatu tu, ya Rab, saya tak ada ambil lagi ni. Dia tak bayar lagi hutang saya ni. Yang dia buat nyanyi ke saya dulu, tak dunia dulu. Tapi pahala dia dah habis dah ya Allah. Maka dia kata, ambil dosa mu lepas ke dia. Maka ni mai lepas. Ni mai lepas. Waktu mai lepas. Tah dia sore. Akhirnya, penuh dengan dosa pikuk, pergi tujung dalam neraka. Nah, sebab tu saudara semua, sekali lagi, dah kita ulaikan benda hak akhir sekali kata kecak marai nak kita amati, nak kita sedar, nak kita khabar. Nah, mudah-mudahan dengan kita dengar lagu ni nah, buat kita bahasa nak minta maaf. Jikalau ada lagi kita kenal, kita boleh pergi. Tapi kalau tak tahu duk mana dah atau mati dah, so ya kita boleh buatnya, tolong minta maaf ke dia. Ya Allah, ampunkanlah dosa nama tu bintu yang saya biasa buat salah ke dia, ya Allah, ampun dosa ya Allah. Nah, bapa orang sahaja tu tolong minta maaf. Nah, harap-harap mudah-mudahan jika bangkit esok dia mari ambil pahala kita pun, dia ingat kata kita duk hadiah semua pahala ke dia, duk tolong minta maaf semua ke dia, buat yang maaf kepada kita. Itu yang boleh buatnya. Sebab tu segera belum dia nak mati ataupun kita mati, belum kita dapat minta maaf. Nah, itu dia saudara semua. Sampaikan Nabi kita ni ketika dia berasa dekat-dekat nak habis nyawa dia, dia naik atas mimbar dalam masjid tu. Panggil belakang orang mari penuh masjid. Nah, maka Nabi kata, siapa kata yang aku pernah buat nyanyi ke dia, mari ambil hak dia. Jika duit aku bayar duit. Jika aku tell dia, mari tell aku klik. Jika aku tolak dia, mari tolak aku klik. Yang penting aku nak uwi dia balas aku hari ni belum akhirat esok. Ni Nabi buat contoh kepada kita. Allahu akbar saudara semua. Sebab tu siapa yang ada segerakan. Dan tak ada alhamdulillah, lepas tu jaga orang panggil perbuatan kita, mulut kita, jangan buat nyanyi kepada orang, jangan kata kepada orang, jangan buat zalim kepada orang. Nah, dengan Tuhan hingga lagi dosa semua tak molek belaka. Sama ada buat dengan Tuhan tak comel mata dah, dan buat kepada manusia tak comel juga. Tapi di antara dua-dua tu hak Tuhan lebih mudah dapat ampun, hak ni payah. Saudara semua, Allahu akbar. Baik. Maka kita bakat-bakat share saudara semua, supaya ramai lagi dari saudara kita boleh dengar benda yang baik-baik, boleh kita beramal bersama insya-Allah. Lebih-lebih lagi hak saya nak royak ni. Dalam 10 atau 11 perkara ni, jika kita buat, kita amal, insya-Allah kita dapat maghfirah, ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi lepas daripada kita tahu dah kata kita ni tak akan selamat daripada api neraka, dia tak selamat daripada api neraka, tak masuk syurga lah. Nah, malakan kita bersih daripada dua perkara. Yang pertama dosa syirik, yang kedua dosa. Maka syirik lah ni alhamdulillah kita selamat dah, dan minta doa dengan Tuhan selamat tu sampai kepada akhir nyawa kita. Nah, tapi dosa ni tak selamat kita. Lah ni tak selamat. Saya ada dosa, saudara ada cara saudara, saudari ada cara saudari, orang muda ada dosa cara orang muda, orang tua ada dosa cara dia. Yang pentingnya kita ada dosa belaka. Lepas tu nak buat gapo gatik daripada amalan yang apabila kita buat ni boleh jadi sebab yang besar yang buat kita ni bersih daripada dosa. Dia kita bersih daripada dosa. Bila sahaja kita mati, tempat kita tak ada di lain melainkan syurga di tempat kita saudara semua. Maka hak ni lah kita duk duk cari-cari, duk cinta-cinta ni. Tu dia. Kalau gitu kita kena segera bersih dosa kita ni. Bukan sekadar dalam Ramadan saja dah. Bukan sekadar 10 akhir Ramadan saja dah. Bahkan setiap masa kita kena usaha bersih semua daripada dosa. Sebab kita tak tahu nak mati bila. Kalau tahu tak ada pelik. Tak ada pelik lah. Dekat nak mati kita minta maaf. Tak ada apa tu. Tapi hak masalahnya tak ada siapa tahu.
Nah, orang yang mati tu, dia berasa kata tak mati lagi. Nah, dia kata, oh lama lagi, tiba-tiba gebah guling. Nah, orang yang mati tu, tak ada siapa pun. Nah, orang panggil nak mati, dan orang panggil tak siapa pun, orang panggil pun nak mati berkejut lagu tu. Tak ada orang. Nah, tak saya mati pun, tiba-tiba mati. Tak segi pun, tak masa kena pergi. Nah, maka tu dia kata, kalau siapa aja je, tak dilewat dan tak dikurang. Nah, lewat tak ada, kurang pun tak ada. Pek-pek masa dia. Tak kira. Nah, duduk mana? Duduk dalam laut, mati dalam laut. Kalau siapa aja yang situ. Nah, duduk tak darat, mati tak darat. Jika siapa aja yang situ. Duduk tak batah, mati tak batah. Duduk tak kati, mati tak kati. Duduk tak patubel pun, dia siapa aja yang mati. Kalau gitu, mati ni dia tidak berlaku dengan sakit yang tertentu. Bukan ada sakit ni saja mati. Sakit lain tak mati, tak ada. Ikut. Bukan tak sakit pun mati. Dan tidak tak tahu tempat mana. Boleh mati setiap tempat. Nah, sebab tu saudara semua, kita kena usaha bersih diri kita daripada dosa sokmo. Itu dia. Baik. Kalau gitu, cara nak dapat maghfirah, nak dapat ampunan daripada Allah ni gapo atik? Yang pertama, hak kita rayak kemarin, iaitu dengan kita kembali kepada Allah, manja dengan Tuhan, mengadu hal kepada Dia, mengaku salah dan minta ampun. Minta maaf. Ya Allah, ampunkan dosa saya ya Allah. Ya Allah, ampun dosa saya ya Allah. Nah, saya salah. Saya dulu itu panggil peteruk, saya lebih. Nah, saya tak buat hak kau suruh. Nah, saya banyak buat hak kau lagi. Nah, ya Allah, ya Allah. Nah, saya takut kepada api neraka engkau. Saya tak sia kena seksa ya Allah. Nah, maka bersihkanlah dosa saya, ampunkanlah dosa saya ya Allah. Minta ampun dengan Allah. Nah, itu dia. Itu yang pertama. Baik. Yang kedua ialah dengan kita usaha membanyakkan pahala. Kita buat amalan baik banyak. Lebih-lebih lagi, apabila kita buat maksiat, segera buat kebajikan. Sebagai tapung dah. Bukan Nabi suruh wa atbi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Nabi kata, di hadis yang sahih sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, mengikutikanlah bila masa sahaja yang kamu juluh dari lubang dosa, mu ikut segera dah buat pahala. Buat apa-apa. Mai semaya 2 rakaat. Kamu baca Quran, baca qul huwallah, baca Fatihah, kamu astaghfirullah, kamu berzikir. Kamu semaya 2 rakaat, kamu sedekah, buat apa-apa supaya diampunkan dosa kamu buat saat ni. Tu dia. Dosa apa? Buat dah kebajikan. Supaya apa? Jadi kifarat. Boleh bersih dosa yang kita buat saat ni. Kalau gitu, membanyakkan amalan baik, membanyakkan pahala-pahala, supaya pahala yang banyak kita buat ni lah boleh dihapuskan dosa-dosa kita. Maka Tuhan berfirman dalam Al-Quran, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya bermula kebajikan pahala-pahala yang banyak, dia boleh menghabiskan, menghancurkan, menghapuskan dosa-dosa dan panggil maksiat-maksiat. Saudara semua, Allahu Akbar. Dan daripada apa ni? Daripada itu istighfar, lafaz istighfar yang baik, yang apabila kita kata sekali ni, Tuhan ampun dosa kita, dan Tuhan ampun dosa ibu dan bapa kita, dan Tuhan ampun dosa muslimin muslimat yang hidup dan yang mati. Kalau kita kata, kita dapat ampun, ibu bapa kita pun Tuhan ampun, muslimin muslimat Tuhan ampun, yang hidup yang mati Tuhan ampun. Kita kata sekali. Lepas tu, bawa kita kata lagu tu Tuhan wi pahala kepada kita sama banyak dengan jumlah jumnuan orang Islam semua, hak hidup hak mati. Allahu Akbar. Jadi kita kata apa supaya kita buat 2 perkara. Gapo? Yang pertama kita istighfar, maka Tuhan ampun dosa. Yang kedua kita membanyakkan pahala. Dan banyak pahala ni sebab mengampunkan dosa juga.
Sebab tu butunglah kita katanya. Kalau itu kita kata, kita kata Rabbi ghfirli wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kata tu. Lepas tu ulek-ulekkan. Nah, lebih-lebih lagi waktu malam 10 akhir ni. Allahu akbar. Tuhan ampun dosa kita, dosa ibu dan bapa kita, dosa muslimin muslimat semua yang hidup dan yang mati. Satu. Lepas tu Tuhan wi pahala kepada kita sama banyak dengan jumlah dengan jumlah orang Islam semua hak hidup dan yang mati. Baik masa kita sampai masa Nabi Adam. Allahu akbar. Banyak mana orang? Nah, boleh jadi, nah, dia panggil apa? Seanlan kun boleh jadi. Kalau gitu kita dapat pahala 100,000 juta. Allahu akbar. Bagaimana jika betul malam tu malam Lailatul Qadar pula. Allahu akbar. Sebab tu banyak kata pada malam 10 akhir Ramadan ni, saudara semua. Nah, kalau gitu ingat molek kata apa? Rabbi ghfirli wali walidayya walil mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwati. Jika kita nak bagi, kalau tak saya bagi, Rabbi ghfirli wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu kata. Pah, kalau tambah adada makhluqatillah, comel lagi. Lagu mana? Rabbi ghfirli wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat adada makhluqatillah. Macam yang benar. Nah, kalau gitu banyak kita kata hak tu saudara semua. Nah, tu insya-Allah. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, daripada amal baik yang apabila kita buat ni, satu sebab yang besar yang buat kita dapat maghfirah, dapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala ialah dengan kita membanyakkan buat ibu kita, ayah kita gembira. Kita buat ibu kita, ayah kita seronok, suka hati. Nah, bahagia, suka gembira. Ikut dengan kita pergi ziarah, maka bawa barang, bawa kayu, bawa tepung, bawa orang panggil barang makan. Ataupun kita pergi ziarah jika duduk lain-lain, tempat lain-lain, bawa pergi duit. Nah, atau duduk sekali, nah, kita beli barang makan juga. Lepas tu kecek dengan lembut, ambil hati, dah buat apa hak yang nak, hak yang suka. Tu dia. Kita tahu dia berakhir makan apa, kita beli benda tu. Ya, kita tahu dia orang panggil apa, suka nak kepada gapo, ada cari benda tu ke dia. Nah, menggembirakan saudara semua. Kita ambil dia nak kereta pergi kat luar, tepi patah, dia duk orang panggil apa, dapat udara. Dia gembira, ikutlah ke mana pun. Jikalau masih hidup lagi, masih bernyawa lagi. Sama ada hidup dengan kita ataupun duk rumah lain-lain. Yang penting kita buat dia gembira, tak kira dengan apa-apa pun. Nah, dan jikalau mati dah, nah, kita doa kepada Allah, wa Tuhan merahmati mereka. Minta ampun dengan Allah, wa Tuhan ampun dosa mereka. Lepas tu hadiah pahala baik wi kepada dia. Kita sedekah jariah, hadiah pahala lagi. Nah, ada dia. Lebih-lebih lagi saudara-saudari, saya terima kasih banyak-banyak ada on mari kepada pondok saya ni. Nah, asal buat ya, di mana-mana boleh berlaku. Nak buat pondok saya boleh, nak buat Abazu boleh, nak buat Bonang boleh, nak buat kepada Ustaz Awal, Taufik boleh, nak buat kepada Baba Nur boleh, nak buat kepada sejik tu boleh. Asal buat ya, tapi lah ni minta saya buat lek malam. Buat lek malam. Dah tengah hari kalau. Padahal boleh buat belakang masa mana-mana pun, tapi buat lek malam. Sebab apa? Kita harap-harap dia panggil pun dapat betul malam Lailatul Qadar gak butung besar kita. Nah, butung besar kita. Nah, sebab tu saya push lek belakang-belakang ni minta bantu supaya nak sudahkan pondok saya ni, saya suruh on lek malam. Nah, tu dia. Baik. Allahu akbar. Itu dengan kita menggembirakan ibu dan bapa kita. Itu yang kedua, yang ketiga. Yang keempat, saudara semua, dengan kita jaga semaya 5 waktu ni. Nah, jangan tinggal-tinggal. Dan jika boleh buat jemaah, comel. Tapi lah ni payahlah sebab masjid ditutup semua dah. Nah, walaupun ada buat curi-curi itu tak ada apa nak buat gana lah, mana buat. Yang pentingnya wis semaya
Jaga semaya be, jangan tinggal. Nah, tu dia. Sebab di sana ada hadis Nabi kata, nah, ara'aitum law anna nahran nah bibabi ahadikum nah jika panggil apa jikalau kamu kelih fardu kata di hadapan rumah kamu ada sungai. Nabi kata, jikalau depan rumah kamu ni, depan pintu rumah mung dah ada sungai. Lepas tu mung gak hawa sungai rapat dengan rumah ni. Nah, suka maning lah kamu ni. Nah, perlu sikit maning, cemas sikit maning. Maka mung ni sapakah 5 kali nak sehari semalam kamu maning. Maka orang hak maning setara ning ni ada lagi daki-daki cemas-cemas tak tubuh ya ada lagi. Nabi tanya sahabat. Maka lebih-lebih lagi negeri Arab. Nah, apa orang pang tepat payah air. Dak cerak lah maning sampai 5 kali dak cerak. Nah, sekali pun orang Arab ni. Nah, tu dia. Pasal lagi negeri yang sejuk-sejuk. Kau tak mani lagi. Saya biasa duduk di Syria. Bopi mari musim sejuk gak. Allah saudara semua. Nah, tak apalah saya tak malu lah royak ni. Dia kadang-kadang 3 hari mani sekali. Nah, teruk kadang-kadang siapa juga seminggu mani sekali. Sebab apa? Dia tak cemas. Tak bau busung, tak masai. Sebab apa? Tak apa sejuk. Nah, sejuk ni dia panggil lop. Kita nak pakai baju ni lapis. Di mall lapis pakai baju tak perlu lagi. Nah, tu dia. Sebab tu dia panggil apa? Nak boleh mani sekali gak tu. Allahu akbar. Tapi Nabi kata apa? Nabi kecek ni lebih-lebih lagi kepada orang Arab yang tak ada orang panggil tak sungai, payah sungai. Lepas tu nak mani pun payah. Nah, mani sekali 2 kali tu pun sujud dah orang Arab. Nah, masa dulu yang payah air tu, kau tak daripada pasir tu. Sebab susah air. Bukan kata dia malah maning, tapi air tak ada. Dulu kita masa dulu. Ada. Lepas tu bagaimana jika mani 5 kali sehari ke Allah? Tak kena royak lah. Maka Nabi kata, orang hak maning 5 kali sehari ni tinggal lagi kotor-kotor, cemas-cemas tak tubuh dia. Para sahabat jawab, ya Rasulullah, tak ada langsung lah bersih 100% orang mani lagu ni enggak. Tu dia. Maka Nabi kata, begitu juga semaya 5 waktu. Nah, dia membersihkan dosa kamu. Tu. Sebab tu waktu ke waktu ni Tuhan ampunkan. Siapa hadis lain Nabi panggil menjelas kepada kita lagi saudara semua, Nabi kita faham. Nabi kata, jikalau kamu semaya zuhur. Buat semaya zuhur, orang baik asal. Kamu semaya pula asal. Maka dosa di antara zuhur dengan asal kamu buat tu diampunkan semua. Buat lepas tu kamu semaya asal. Lepas semaya asal, orang baik maghrib. Kamu pergi semaya maghrib pula. Maka Nabi kata, bermula dosa di antara asar dengan maghrib diampunkan. Lepas tu, lepas sembahyang kamu sembahyang maghrib, kamu sembahyang isya pula. Maka dosa di antara maghrib dengan isya diampunkan. Dan lepas tu orang bersubuh, kamu sembahyang pula subuh. Nah, maka Nabi kata dosa di antara isya dengan subuh diampunkan. Kalau gitu 24 jam dosamu diampunkan jikalau kamu jaga sembahyang 5 waktu. Nah, tapi dosa halus lah, bukan dosa besar. Dosa-dosa besar berhajat kepada taubah. Saudara semua. Tu dia. Kalau gitu, sebab yang keempat ni, yang waktu kamu dapat ampunan maghfirah daripada Allah ialah dengan kamu memeliharakan sembahyang 5 waktu. Walaupun bentuk sembahyang berseorangan. Nah, dapat maghfirah. Lebih-lebih lagi sembahyang berjemaah. Kau lebih lagi. Sebab apa? Sebab kamu keluar daripada rumah tu, jalan sejakah tu. Nah, boleh pahala, we dosa. Boleh pahala, we dosa. Boleh pahala, we dosa. Nah, hak tu hak berjalan lagi suku tu. Berpias maya suku pula. Tu dia. Allah. Sebab tu lah orang Islam ni butung. Sebab orang beriman ni bertuah. Nah, Allahu akbar. Baik. Lepas tu pula saudara semua, daripada benda yang wakwi seorang kamu yang ada dosa ni, wakwi tu ampun dosa ya. Yang kelima ialah dengan kamu tahajud. Semaya tahajud. Semaya malam. Nah, tu dia. Maka Ramadan ni nikmat jugalah. Sebab apa? Sebab kita boleh bangun semaya malam. Sebab apa? Sebab kita nak bangun makan sahur. Tu. Kalau bulan lain payah. Semata-mata nak bangun semaya tu payah benar-benar lah. Malaikat hamba hak Tuhan pilih sungguh. Hak Tuhan kasih sungguh. Sebab dia orang baik sungguh. Dan niat betul sungguh. Nak tidur niat dah nak bangun semaya. Maka Tuhan memudahkan dia bangun. Nah, tapi tak banyaklah jumlah orang tu.
Dia bangun malam pada bulan yang lain, bukan pada bukan Ramadan. Tapi dalam bulan Ramadan ni pada Ghalib gak banyak ke orang bangunlah. Sebab apa? Nak bangun ke sahur. Maka semayalah 2 rakaat paling kurang. Sebab apa? Sebab semaya tahajud ni sebab besar. Nah, yang wakwi kita dapat maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Di sana Nabi kata, "Alaikum biqiyamil lail." Wahai umatku, wahai orang Islam, melazimikanlah kamu buatlah semua-semua gapo ni? Qiyamul lail ataupun tahajud. Mayalah malam ni. Mayalah. Kenapa? Fa innahu da'bus salihin. Nah min qablakum. Nah, da'bus salihin qablakum. Kerana semaya malam waktu orang tidur belakang ni, ini ialah lambangan syiar orang yang baik-baik daripada hamba Allah hak dulu dah. Daripada umat dulu. Nah, tu. Dan umat Nabi pun supaya umat Nabi ni tanah orang beriman, orang berjuru, orang baik, orang Tuhan kasih ialah ia bangun semaya malam ketika orang tidur. Nah, ini lambangannya. Nah, lagi pula wa huwa qurbatun ila rabbikum. Dan bermula semaya tahajud semaya malam ni satu amalan yang cepat wakwi seorang tu sapa kepada Allah. Nah, makin cepat lakoh. Nah, rapat dengan Allah. Derah sapa kepada Allah. Kau rapat kepada Allah lebih berganda daripada amalan lain. Sebab cubaan dia berat. Sebab yang sabar sungguh. Dah ngatuk ni bangun juga. Dan saya kenal seorang syekh, saudara semua masa yang muda-muda, dia nak wi dia lekat, nak wi dia adat dia semaya malam, orang tidur belakang bangun semaya ni, nak wi lekat, siapakah dia ambil garis taklah mata dia. Supaya rasa masing pak wi celak mata. Supaya tak nyerah. Allah siapa setara tu demo nah. Nah, kita sawak patara tu lah. Tapi wi ada ratik bangun malam. Lebih-lebih lagi Ramadan ni peluang dah bagi kita ni. Sebab kita boleh bangun sebab nak makan sahur. Nah, kalau gitu bangun semaya. Nah, kalau gitu yang pertamanya syiar jadi lambangan. Nah, tu dia tanah orang-orang baik daripada hamba Tuhan. Yang kedua, satu benda yang waktu kita derah sapa kepada Allah, waktu Tuhan redha kepada kita. Lagi pula wa makfaratun lisayyiat ataupun takfir. Satu benda yang wakwi dapat maghfirah daripada Allah. Wakwi Tuhan ampun dosa kamu. Nah, ni semaya malam ni. Lagi pula wa munhatun lil itsm, dan jadi benda dinding yang wakwimu tu payah nak buat maksiat. Comel belakang ni. Allah. Yang pertama, tanah kata mu ni orang beriman, orang baik daripada hamba Tuhan. Yang kedua, wakwimu derah sapa kepada Allah, Tuhan redha kepada kamu. Yang ketiga, wakwi Tuhan ampun dosa kamu. Yang keempat, jadi dinding yang sekat kamu buat dosa. Jadi orang yang semaya malam, main tahajud ni, dah payah dia nak deraka kepada Allah. Walaupun tak sunyi, tak bersih 1%, tapi payah nak buat. Nah, jadi Tuhan jaga anggota dia. Nah tu Allahu Akbar. Ini daripada amalan yang kelima yang wakwi orang panggil apa? Seorang tu dapat maghfirah daripada Allah. Nah, Allahu Akbar. Baik. Lagi daripada amalan yang apabila kita buat ni, sebab yang waktu kita dapat ampunan daripada Allah ialah dengan kita hadir majlis ilmu. Nah, kita pergi dengar orang mengajar. Saudara semua hadirlah kepada majlis ilmu. We sukalah dengar orang mengajar. We ada benda ni. Saudara semua, kalau tak ada hak ni, ilmu anak koci bagi segala kebaikan. Anak koci yang tutup pintu jahat. Dengan ilmu ni lah waktu kita semaya. Dengan ilmu ni lah takut nak tinggal semaya. Dengan ilmu ni lah kita nak puasa. Dengan ilmu ni lah kita takut nak tinggal puasa. Dengan ilmu ni lah kita takut nak berzina, nak berkaya, nak buat benda tak baik. Sebab apa? Takut Tuhan seksa. Dengan ilmu ni lah kita nak sedekah, kita nak bantu anak yatim, kita nak baca Quran, kita nak berzikir, kita nak salawat, kita jaga semaya. Dengan ilmu semua. Dengan sebab dengar dulu baru kita buat. Kalau tak dengar langsung, nak buat ke tak? Nak buat apa tak tahu apa.
Nah, lobo pun tak ada nak buat amalan sebab apa? Tak tahu, tak biasa dengar. Buat maksiat apa? Tak biasa takut sebab apa? Tak tahu apa nama. Nah, sebab tu anak koci bagi benda baik ilmu. Nah, maka hadis Nabi-nabi tu apa? Jika mu niat nak pergi ngaji ni, nah, belum mu nak berjakah gitu apa dosa dah. Allahu akbar. Duduk di pintu rumah lagi. Tak tubik lagi daripada rumah. Tapi hati nak pergi dah. Lagi ponok tu sebab apa hari ni babo tu mengajar. Lagi masjid sebab apa hari ni babo tu mari mengajar. Lagi masjid sebab hari ni tok imam mengajar. Tak kira lah ngajar apa, ngajar fiqh ke, ngajar akidah ke, ngajar hadis ke, asal majlis ilmu kita hadis ni, nah, dapat ilmu, dapat maghfirah. Bukan dapat apa saja, benda lain lagi banyak kita boleh. Tapi satu daripada kelebihan yang banyak yang orang hadis majlis ilmu dapat ni, nah, yang banyak tak habis nak bila tu, satunya Tuhan ampun dosa. Allahu akbar. Nah, belum nak pergi Tuhan ampun dah. Bagaimana pergi? Ketika duduk jalan tu, Allah, pahala jihad. Pahala jihad. Ya, saudara dengar tak silap tu. Bukan kata dengar silap tak telinga tu. Tak. Dapat pahala jihad. Orang yang hadir majlis ilmu, Tuhan wi pahala jihad. Besarnya. Siapakah? Apabila dia masuk dalam majlis ilmu, lepas tu habis dah, babang aja sudah dah, nak kelik dah. Nah, malaikat kata. Kita tak dengar. Malaikat kata apa? Qumu, bangun kamu gih, bangun kelik gih. Sudah dah majlis. Qad ghafarallahu lakum dzunubakum. Sesungguhnya Allah ampunkan dosa kamu. Lepas tu wa buddilat sayyi'atukum hasanat. Dan diubah, dipaling dosa jadi pahala. Dosa jadi pahala. Dosa jadi pahala. Allahu akbar. Ni kelebihan. Di mana nak ada lagu ni? Gi bangun gi. Sebab apa? Sudah dah ngaji hari ni. Nanti mari semula pula. Maka ambil tahu, hei manusia semua yang hadir majlis ilmu ni, sesungguhnya Allah ampun dosa kamu semua dan Tuhan tukar dosa kamu jadi pahala. Dosa jadi pahala. Dosa jadi pahala. Dosa jadi pahala. Allahu akbar. Sebab tu hadir. Nah, aduh. Lepas tu masa tak boleh hadir COVID ni, dengar orang mengajar melalui Facebook ni. Nah, tak mesti saya. Biar pun tak apa, asal dengar. Dengar di atas niat nak amal. Nah, Allahu akbar. Saudara semua, besar pada tu lagi saya nak royak. Orang hadir majlis ilmu ni, orang ngaji ni, ilmu agama ni, niat ikhlas kerana Allah dan nak amal sekadar dia boleh buat apa dia tahu, dia dengar mari. Nah, saudara semua ambil tahu. Allahu akbar. Ikan semua le laut duk tolong minta maaf kita. Semua ikan yang tak tahu bilangnya mana. Ikan halus, ikan besar tah dunia ni semua ni. Bukan le laut kita ada, laut semua tah dunia ni. Ikan banyak mana ikan ada, semua ikan itulah duk tolong minta maaf kepada kita. Dia kata kan, ya Allah, ampun dosa hamba tu nama tu sebab ia hadir majlis ilmu ya Allah. Ampun dosa ya Allah. Ikan semua le laut dan semua binatang atas bumi ni. Semua. Allahu akbar. Kalau gitu ni butungnya. Sebab tu hadirlah majlis ilmu saudara semua. Nah, kata boleh hadir, buka. Orang panggil, orang mengajar. Dengar babosuh, nah sedap dengan babosuh. Dengar baboli lubuk dia. Dia dengar baboding. Ada setiap betul ni. Nah, dengar babozu, dengar babo Ghazali Munduk, dengar babo Espanya, babo Karing Dalo. Nah, orang panggil dengar baboli sikit. Dengar orang panggil babonan, dengar orang panggil babo tu babo, dengarkan. Nah, saudara semua. Baik, itu yang keenam. Yang ketujuh, daripada amalan yang apabila kita buat ni, Tuhan ampun dosa kita, ialah dengan kita membanyakkan zikir. Sebut Tuhan. Nah, kita kata la ilaha illallah, ataupun kita kata subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi. Lafaz ni comel mana? Kelebihan dia besar. Subhanallahi wa bihamdi. Yang pertama ni, jadi benda yang berat. Nah, atas neraca amal lebat kita timbang esok ni. Kata sepatah pun berat dah. Bagaimana dua patah? Bagaimana satu kali? Berat semua. Nah, lagi pula kita kata sekali, kita tanis faham 4 amal syurga.
Subhanallah wa bihamdi. Saya kata sekali ni. Tuhan tanya dah faham wikit saya. Ya syurga. Allahu akbar. Lagi pula kata pak Tuhan kasih sekali. Tuhan kenal sekali daripada perkataan yang keluar daripada mulut hamba dia. Lafaz Tuhan nyocok kenal sekali ialah subhanallah wa bihamdi. Lagi pula daripada kelebihan lafaz subhanallah wa bihamdi anak kau ciri rezeki. Kau kata kau banyak rezeki kau menambah. Kata kau banyak Tuhan kau buka keluar pintu rezeki dia. Dan daripada kelebihan lafaz subhanallah wa bihamdi, Nabi kata siapa kata subhanallah wa bihamdi 100 kali 2 minit ataupun 3 minit saja. 3 minit kita kata subhanallah wa bihamdi 1 kali. Maka Nabi kata Tuhan ampun semua dosa ya, walaupun dosa ya tu lebih banyak daripada buih-buih air laut di atas muka bumi ini. Allahu akbar. Kita katakan dah. Lafaz mudah kata kelebihan banyak, pahala besar, Tuhan ampun dosa. Lepas tu kata style je. Maka kita jika boleh kata banyak, jangan kata sikit, kata banyaklah. Supaya kita dapat kelebihan banyak, Tuhan ampun dosa kita banyak. Tu. Baik. Allahu akbar. Lagi daripada kelebihan dan daripada amalan yang apabila kita buat Tuhan ampun dosa kita ialah dengan kita membanyakkan buat baik kepada makhluk Tuhan. Buat baik banyak kepada makhluk Tuhan. Sama ada manusia dan binatang. Manusia lebih lagi. Itu dia. Sebagaimana Nabi cerita kepada kita dalam hadis yang sahih tentang seorang lelaki duk berjalan daripada pasir, maka dia dahaga lapar air dekat-dekat nak mati, supaya nak putus tekak-tekak. Lapar dahaganya, maka mutar cari air, pergi sana, pergi kiri, pergi kanan, pergi depan, pergi belakang, mutar supaya nak mati dah. Putus air. Maka waktu lama air cari, lama-lama jumpa telaga buruk daripada pasir. Maka dalamnya telaga daripada pasir, tempat yang susah air, maka temu telaga sebab dalam perak tu. Maka dia turun dari telaga, dia turun, dia pegang kacik tu, kain, turun sampai bawah tu, minum air. Minum dan basuh tubuh dia segar ke apa, sebab apa? Jauh lagi berjalan ni, yang ni nak berjalan klik pergi Pamohya tu. Dia sapir ke? Tu dia. Lepas tu dia penuhlah bubuhlah bekas boleh bubuh tu. Dia boleh bubuh, tapi bekas tak ada hari tu, bekas tak ada. Dia minum sungguh-sungguh, minum wi penuh perut dia lah kita katanya. Tu isi sungguh-sungguh. Tu. Bawa minum kenyai apa semua rehat sudah siap dah. Tu dia bangun naik lagi. Naik lagi. Buf. Tu dia. Jakah. Tubik dah laga lah, tak atas darat lah. Tiba-tiba nampak anjing seekor. Duk jilat pasir. Dahaga lapar air. Maka dia nak pergi tak lepas. Siap weh ke dia. Jadi kelakar anjing ni, dia fikir, dia ingat kepada dia belum dia minum kat ni. Sebab nak mati dah. Sebab gila dah cari air. Maka dia tak anjing ni pun boleh hadir lagu tu lah. Boleh hadir dia, dia panggil supaya aku dulu, belum ku minum lah. Tu. Sampai kajilat pasir ni. Buka dia kata air belakang. Tu. Maka siaplah kepada anjing. Turun semula saudara semua. Turun semula telaga tu. Tu. Tapi nak lagu mana? Nak naik lagu mana? Tu. Nak lagu mana? Bekas tak ada. Nak lagu mana? Maka pecah kuf dia, pecah kasut dia. Memenuhkan kasut, kiki kasut tu naik. Siapa? Minum kepada anjing. Anjing tu minum pergi berat. Maka Nabi tanya, Nabi kata sebab dia minum ke anjing sakning tu, Tuhan ampun semua dosa dia dan menjadikan dia ahli syurga. Allahu akbar. Ni buat baik. Siapakah sahabat tanya, "Ya Rasulullah, buat ke anjing ke? Binatang lain?" Binatang lain. Khusus bagi anjing ke semua binatang? Nabi kata semua benda hak ada hati duk menyawa. Tu dia. Ikut hayat ke, ikut kucing ke, ikut itik ke, kepada burung ke, ikutlah binatang apa pun, asal dia ada hati duk ten, hujan duk ten tu, kepada tu dia dah tu. Tuhan ampun dosa. Saudara semua. Kalau itu buat baik kepada makhluk Tuhan. Lebih-lebih lagi manusia. Banyak mana orang lapar hari ni, banyak mana orang susah hari ni. Bui. Ni sebab besar yang dapat buat kita dapat maghfirah. Bagaimana jika orang bukan hanya cara tu Tuhan balas? Lepas tu, jika kita ikut manusia, bagaimana? Lebih lagi Tuhan pahala kita dan ampun dosa kita, saudara semua. Baik.
Itu yang keberapa? Yang ketujuh apa? Kayak lapan. Lepas itu pula saudara semua, daripada amalan baik yang apabila kita buat Tuhan apa dosa kita ialah dengan kita membuka puasa orang puasa. Ni kita duduk ni le puasa lagi ni. Tapi bukan kau bagi Ramadan dah. Nah, jika orang puasa sunat tu, lepas dah Ramadan dah, orang puasa qada, orang puasa sunat ke, kita beri supaya dapat maghfirah. Nah, tu dia. Sebab Nabi dah Nabi kata man fattara fihi shaima, tapi hadis ni khusus dalam bulan Ramadan ni. Siapa yang membuka puasa dalam bulan Ramadan akan orang yang puasa, nah, kana maghfiratan lidzunubihi. Nah, siapa yang beri makan ni kepada orang puasa supaya dia boleh buat buka puasa dalam bulan Ramadan, maka itu sebab besar yang wakwi Tuhan ampunkan dosa dia yang banyak. Tu dia. Kalau gitu, dah kita mampu, kita ada duit, kita boleh buat benda ni, buatlah saudara semua. Nah, hari ni banyak. Nah, pihak-pihak budak pondok dia minta bantuan untuk nak buka pondok. Kita own pergi boleh. Dah tak mesti beli barang. Dah own duit pergi pun supaya. Nah, tapi kalau jiran kat rumah, beli barang, nah kita masak, kita buat lebih. Nah, orang panggil ke jiran semakuk, 2 makuk. Nah, gitu. Atau beli mani. Nah, beli orang panggil 10 jabir, bagi kepada jiran-jiran kita. Mani apa kok yang mani? 10 kok jabir. 10 jabir 100 kok ya baru. Jika kita ada, kita mampu. Nah, itu dia saudara semua. Baik. Lagi daripada amalan baik yang apabila kita buat ni sebab besar yang waktu kita dapat maghfirah ialah dengan kita membanyakkan salawat kepada Nabi. Salawat Nabi banyak. Allahu Akbar. Salawat ke Nabi ni hebat sungguh. Hebat. Luar biasa kelebihan. Siapakah ulama bila kelebihan pahala dan kelebihan orang yang selawat ke Nabi ni, ulama bila sampai 100 kelebihan. Allahu Akbar. Maka daripada 100 tu ni hak kita kecil hari ni. Sebab besar yang wakwi Tuhan ampun dosa. Nah, tu. Maka daripada dalilnya sahabat itu saudara semua, Nabi kata apa? Aktsiru as-salata alayya fa inna salatakum alayya maghfiratun lidzunubikum. Nabi kata, membanyaklah oleh kamu wahai umatku yang beragama Islam. Wahai umatku yang masuk Islam dah, wahai orang yang beriman daripada umatku, membanyakkanlah kamu salawat kepadaku ni. Kamu kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ataupun kata sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Ikutlah kita kata lagu mana pun. Yang penting salawat ke Nabi. Nah, membanyakkanlah salawat kepadaku. Kerana apa? Kerana sesungguhnya bermula salawat kamu kepadaku tu, nah, ialah maghfiratun lidzunubikum. Ialah jadi benda yang menghapuskan dosa kamu. Nah, hapuskan dosa kamu. Datang pada riwayat yang lain, Nabi kata, siapa yang selawat kepadaku sekali, Tuhan ampun, Tuhan selawat ke dia 10 kali. Dan Tuhan beri pahala 10 pahala, dan Tuhan hapus 10 dosa. Sekali selawat tu nah. Itu dia. Itu bulan biasa. Bulan Ramadan berganda lagi. Nah, sebab tu banyak kita selawat ke Nabi dalam ni masa learning dan lepas pada ni. Tapi kita ndin bulan Ramadan supaya lekat, dia adat kita. Sekiranya lepas Ramadan pun kita nak buat tak sedap, kena buat lekat dah. Nah, tu saudara semua. Kalau gitu membanyakkanlah nah, apa ni? Selawat kepada Nabi. Dah, tu dia ikutlah. Siapakah ada seorang sahabat nama Ubay tak silap. Nama Ka'ab aku tak ingat. Seorang sahabat, hadis sahih. Nah, dia kata, ya Rasulullah, saya ni banyak berdoa. Banyak saya guna banyak masa untuk berdoa ni. Pagi, petang, malam, siang banyak saya berdoa. Nah, luar sikit saya berdoa dengan Tuhan. Kalau gitu, banyak mana saya nak selawat kepada kamu? Nah, tu dia nak selilai doa saya ni. Banyak mana Misal kata dia selawat ke Nabi ni neje. Panggil apa dia doa ni neje sehari. Misal kata. Banyak ya sahabat yang banyak doa minta dengan Tuhan. Maka ya Rasulullah, dalam neje ni misal kata, saya nak selawat kamu banyak mana Nabi kata ikutmu suka. Ya Rasulullah, kalau gitu saya nak selawat dengan nasi.
neng nasi. Kalau niat jaga sejak setengah lah untuk umum. Tak mesti direct. Dah wak buti, wak masa lain pula. Tapi hipu-hipu mari pak, dah sejak setengah ni nak salawat kepada kamu. Nabi kata, comel, bagus. Tapi kalau mau tambah, lebih baik pada tu lagi. Oh, lebih baik lagi. Kalau gitu, Rasulullah 1/3, 1/3. Ain neng nesam, saling neng nesi. Dan niat jaga sejak setengah. Neng nesam ai 2 je. Nabi kata comel, bagus. Tapi kalau banyak, lebih baik lagi. Allah. Kalau gitu ya Rasulullah setengah. Kereng-kereng le. Nah, aku doa setengah, aku salawat kamu setengah. Ai 3 je kalau niat jaga. Nabi kata comel, baik, bagus. Tapi kalau mau tambah lagi, lebih baik lagi. Allah. Ya Rasulullah kalau gitu, seorang nesam, solusan, dah 2/3. 2/3 ni apa 2/3? Ai 4 je lah. Kalau niat jaga 4 je. Nabi kata comel, bagus. Tapi kalau kamu tambah lagi, baik. Kalau gitu ya Rasulullah. Kalau itu semua masuk doa aku ni, kalau niat jaga lah untuk salawat kepada mung saja Rasulullah. Nah, maka apa Nabi kata? Nabi kata, "Idzan tukfa hammak wa yughfar dzambuk." Kalau gitu gak, mung tak akan serabut sampai bila-bila. Tak serabut dah. Mana-mana hari hak musawat aku lagu ni, mung tak jumpa dengan serabut. Lepas tu dosa mung banyak mana diampun semua. Ha ni. Kalau gitu banyak sahabat ke Nabi. Sahabat ke Nabi ni pitu rezeki besar. Apuh dosa, tu hewan susah payah, berlaku keberkatan, dapat rahmat, dapat bahagia rumah tangga. Tak habis nak bilai lah saudara semua. Banyak kala sahabat ke Nabi. Lebih-lebih lagi akhir zaman, senjata orang beriman supaya dia tak sesat, supaya duduk atas jalan yang betul. Nah, tak lain tak tidak dengan dia bersenjata dengan selawat kepada Nabi akhir zaman. Nak selamat daripada fitnah semua. Nah, saudara semua. Dan lagi daripada amalan yang apabila kita buat ni, kita dapat jadi sebab yang kita dapat maghfirah daripada Allah ialah dengan kita membanyakkan sedekah. Dengan sebab kita membanyakkan sedekah. Nah, sedekah ni ia ampuh dosa kita. Nah, sedekah ampuh dosa kita. Sebab tu daripada amalan baik yang kita buat kepada ibu bapa kita mati dah ni ialah dengan sedekah, lebih-lebih lagi sedekah jariah. Lepas tu dengan kita tolong minta maaf ke dia. Nah, sebab minta maaf Tuhan ampun dosa ya. Sedekah pun Tuhan ampun dosa ya juga. Jadi pahala ampun dosa. Jadi pahala ampun dosa. Ha tu dia. Kalau gitu sedekah. Lepas tu sedekah jariah. Sebab apa? Orang panggil pahala tak putus-putus. Dapat semua boleh semua. Nah, orang boleh semua. Itu butuh saudara semua. Sebab di sana Nabi kata was-sadaqatu tutfi'u al-khati'ata kama yutfi'ul ma'un nar. Nabi kata sesungguhnya bersedekah dia boleh menghapuskan dosa sebagaimana api boleh sebagaimana air boleh menghapuskan api. Sedekah boleh menghancurkan, boleh menghapuskan, boleh melisuhkan, boleh menghabiskan dosa-dosa sebagaimana dan seperti mana air boleh memadamkan api, walaupun besar mana, kuat mana, panas mana pun air boleh menghapuskan. Maka sedekah lagu tu dah boleh menghabiskan dosa-dosa kita. Nah, dan Tuhan kata oleh Quran, daripada ayat Quran Tuhan kata kena wa in tukfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairun lakum wa yukaffiru ankum sayyi'atikum. Tuhan kata jikalau mensembunyikan sedekah kamu dan memberi kepada orang fakir miskin, maka lebih baik daripada memberi zahir. Zahir pun comel dah, tapi susuk lebih lagi ikhlas. Dan sedekah itu Tuhan kata aku menghapuskan dosa kamu dengan sebab kamu sedekah tu. Nah, tu dia saudara semua. Kalau gitu di sini ni saya buat hari ni dalam sebelah perkara daripada amalan baik yang apabila kita buat hak manusia pun tak apa dah. Dia kalau buat banyak comel, kalau buat semua lebih bagus. Nah, itu dia buat kita ni dapat maghfirah daripada Allah. Tapi hak saya naknya saudara semua jangan buat masa ni saja. Masa ni kita bersungguh buat, nah, dan berganda kita buat, lebih-lebih waktu malam 10 akhir ni. Nah, tapi lepas Ramadan pun kita buatlah, buat. Dan zikir jangan tinggal, selawat ke Nabi jangan tinggal, sedekah ada setiap hari, dan usaha bangun sembahyang malam. Tu dia. Lepas tu jaga sembahyang lima waktu. Dan banyak tolong orang susah, buat baik kepada orang lain lagi. Nah, lepas tu hadir majlis ilmu, buat baik kepada ibu bapa, dan banyak selawat kepada Nabi.
dan membanyakkan buat amal yang baik. Supaya apa? Supaya dosa kita diampun, buat diampun. Supaya apa? Supaya kita ni, bangun pagi tak ada dosa, tidur pun tak ada dosa. Tu duduk dia bersih semua. Ni orang butung, saudara semua. Jadi insya-Allah kita amal bersama. Maka masa dah lagi lebih kurang 15 minit, kata maka kita sini mari jawab soalan jika ada insya-Allah. Gapo tu? เราเห็นไม่ชัดชื่อเจ้าของบัญชี Nama bancinya saudara semua, supaya tu dah. Jangan sedekah lagi learning, dia kena own lagi learning, own malak hari dekat nak tidur ke, waktu maghrib ke, waktu isya ke, ataupun bangun makan sahur ke, sedekah ketika tu. Sebab kita nak kepada kelebihan malak Lailatul Qadar. Tu dia learning tak salah lagi learning. Walaupun dia buat boleh pahala besar berganda bulan Ramadan ni, tapi learning 10 akhir ni pilih wali malak. Tu ni. Maka nama tu nama saya sendirilah. Nama tu nama Nawawi Mama. Nama banci tu nama Nawawi Mama. Akan kasih kontak. Baik. Iaitu kita manding, lepas tu air masuk dalam telinga dengan kita tak ada sengaja lah. Maka puasa kita batal ke tak? Saudara semua, ia maning ni ia ada 3. Maning 3. Yang pertama maning wajib. Maka maning wajib ni supaya nak akad hadas besar. Hadas junub, hadas hadas nifah ke, tak kira lah. Hadas besar. Maka maning wajib ni jadi mesti kita kena maning sebab agama tekan suruh kita maning. Maka maning wajib kena rata semua tempat hak nampak kelih tu kena rata semua. Maka kita bersungguhlah maning ni supaya nak rata. Maka bersungguh kita ya atas maning wajib sebab agama suruh dan suruh rata, maka kita bersungguh maning. Tu dia. Siapakah tiba-tiba masuk air pas dalam dengan tak sengaja. Maka patu hari tu kita puasa. Maka kelakuan lagu ni tak batal. Sebab apa? Sebab kita tak sengaja. Lepas tu kita buat hak Tuhan suruh. Sebab tu tak batal puasa kita. Baik, satu. Yang kedua, maning sunat. Kita nak pergi Pak Irama lagi bercum sunat maning. Kita nak pergi semaya jemaah sunat maning. Kita nak pergi semaya, lepas kita nak pergi tempat-tempat panggil kita nak buat umrah, nak ihram sunat maning. Ya ada beberapa tempat, beberapa kelakuan hak agama suruh kita maning. Sunat kita maning. Dunia. Maka jikalau kita maning sunat, lepas tu tiba-tiba pergi masuk air dengan tak sengaja, nimpung juga tak batal puasa. Tak batal puasa. 2. Yang ketiga, kita maning supaya apa? Nak mensegar-segarkan. Nak cuci, nak bersih. Nak segar, lepas tu nak bersih, panggil apa, nak hilal lemah apa gitu kita maning. Maka maning ni harus. Tak berdosa, tapi tak sunat, tak wajib. Maka maning ni kena beringat jangan air masuk. Sebab jika air masuk walaupun tak sengaja batal. Sebab apa? Sebab agama tak suruh. Cuma kita pergi maning. Ya, harus maning. Harus maning. Tak apa. Tapi hak saning sunat tak maning tak comel. Maning comel sebab agama suruh. Hak ning tak boleh kena maning sebab wajib kena maning ni. Ya beza situ. Sebagaimana kata Imam panggil apa setengah-setengah ulama kita dari mazhab Syafi'i. Adapun pendapat yang kata dia masuk tak sengaja tak batal, hal tu saya tak tahulah. Tapi hal saya tahu ni, kata jikalau maning tu maning biasa, maning nak cuci, nak bersih, maning bersegar, hilal lemah, hal tu jikalau masuk batal walaupun tak sengaja. Tapi jikalau maning sunat, maning wajib, hal tu masuk dengan tak sengaja tak batal. Tu we faham baik-baik dah. Sebab tu kena beringat. Tapi di sana ada pendapat ulama yang kata tak batal apabila kita tak sengaja. Ada ulama lain mazhab Syafi'i tu. Maka kita jika berlaku kita jaga, kita ikut pendapat yang kata tak batal lah.
Tu dia ada. Ai khilaf ulama. Nah. Baik. Allahu akbar. Tapi kita naknya kita beringat. Kita beringat. Walaupun ada setengah ulama kata tak batal, dan tak sengaja, kita kena beringat. Lebih-lebih lagi ulama kata apa? Jikalau ada seorang ni dia yakin sudah kata minta imaning je, masuk cerak. Hak ning ni batal mata-mata dah. Jikalau masuk batal mata-mata dah. Dengan ittifaq tak khilaf dah. Jikalau ada seorang dia yakin kalau dia maning jiwa pak ni okat nak masuk tu boleh kata kau 100% sudah. Sebab dia orang panggil tak kira lah sebab apa-apa telinga dia tu mudah masuk air ke lah gila. Minta imaning je bakal masuk cerak dah. Orang ni kalau maning patut air masuk batal. Tapi kalau orang yang maning orang panggil pada wali tak masuk. Tapi Allah tak sengaja pergi masuk. Hak ni tubik dua pendapat. Setengah kata tak batal, setengah kata batal. Nah, maka kita gunalah kita nak guna hak mana tu. Dah. Baik. Itulah orang panggil jawapan kita di atas soalan yang ditanya. Nah, tu dia. Maka masuk ada lagi dah 10 minit. Nah, tu dia maka nampak pesan tu tak ada dah. Nah, orang panggil soalan. Kalau gitu kita butisin dulu. Nah, jumpa lagi esok hari. Nah, insya-Allah hari yang ke-24. Nah, maka selamat berbuka puasa. Tanya pula jikalau kira batal tapi kira tak batal lah, kira tak batal ambil pendapat yang tak batal lah. Sebab dia panggil apa gugi baru tak gugi. Kalau gugi ke kalau kira batal ke rugilah kita. Maka tak kala pendapat tu ada dua pendapat, maka kita ambil pendapat yang rengeh lah. Kita tak sengaja pas masuk tak sengaja, maka ulama ada kata ulama kata tak batal, maka kita ambil hatulah. Tu dia. Tu. Tapi fardu kata ia nak ikut pendapat yang pertama saat ni yang kata jika maning biasa ni masuk air batal sebab agama tak suruh. Maka kita boleh puasa hubung ke tak? Ya puasa batal dah, tak adil dah puasa tu, tak adil dah, kena qada dah, lepas tu kena qada, kena ganti dah, kena puasa ganti. Tapi orang yang batal ni boleh makan tak? Tak boleh makan. Maka dia kena duduk supaya puasa dah siapa ngorik baru boleh makan. Tu dia. Jadi dia tak boleh buat apa. Jadi apa hak agama larang orang puasa tak boleh buat, dia tak boleh buat belaka. Tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh apa semua, tak boleh jimat, tak boleh apa semua. Supaya puasa dah. Supaya puasa. Walau dia batal dah pun, supaya puasa. Sebab apa? Jaga kehormatan masa. Kehormatan waktu Ramadan tu. Kena jaga situ sebab tu tak boleh makan. Orang yang wajib puasa walau batal pun tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh subuh. Kalau pergi buat dosa besar. Ia lain pada budak, dia tak wajib puasa, dia boleh makan. Lain pada orang tina mai uzur sebab dia tak wajib puasa dulu dah. Ni boleh makan. Tu dia. Sebab tu orang tina hak mari he tu. Lepas tu tiba-tiba he ya habis. Mari nyari dah. Lepas tu pukul 1 tengah hari lepas Zuhur cuci he dia. Dia maning lah, maning semaya. Maya Zuhur tu. Nak makan boleh tak? Boleh makan, tapi sunat tak makan. Sunat tak makan. Tu dia. Terpaksa tu nak. Tu. Baik, dah. Insya-Allah. Maka sama semula insya-Allah esok hari jumpa lagi insya-Allah. Maka selamat berbuka puasa, Tuhan terima semua puasa kita dan amal baik yang kita buat, baca Quran, zikir, semaya, apa semua Tuhan terima insya-Allah. Dan Tuhan menjadikan kita hamba yang terbaik, dan Tuhan menjadikan kita hamba yang panjang umur lagi pula elok amalannya. Tuhan menjadikan kita daripada hamba yang dia bebas daripada api neraka. Tuhan menjadikan kita dia panggil apa dapat masuk syurga maqam yang tinggi bersama Nabi di akhirat kelak insya-Allah. Dan Tuhan mudahkan kerja buat kita, dan Tuhan akadkan bala daripada kita dan mensembuhkan semua orang yang sakit, membuka pintu kepada orang yang susah semua. Dan Tuhan melisuhkan, menghabiskan orang panggil bala corona ni insya-Allah. Itu dia dengan berkat semua orang puasa pada hari ini, dengan berkat semua puasa hari ini, dengan amal baik yang orang puasa buat pada hari ini insya-Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.